Okey, kita masih dalam bab 3 penaklukan logik. Penaklukan logik, tapi kita nak pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu hujah. Hujah. Sebelum tu kita nak faham dulu apa dia hujah. Penghujahan ialah satu proses untuk membuat kesimpulan. Penghujahan ialah proses membuat kesimpulan. Jadi hujah sebenarnya terdiri daripada beberapa premis atau fakta dalam kita membuat satu kesimpulan. Jadi bentuk hujah gini, dia mesti ada premis 1, dia premis 2, dan yang terakhir dia ada kesimpulan. Premis ni dengan kata lain fakta lah, fakta. Jadi kita ada beberapa fakta, dan yang terakhir sekali kita akan ada kesimpulan. Kesimpulan tu berdasarkan fakta-fakta atau premis-premis tu. Okey. Okey, hujah ni terdiri daripada dua bentuk lah. Yang pertama hujah deduktif dan yang kedua hujah induktif. Ada dua jenis hujah yang kita akan belajar nanti. Hujah deduktif. Hujah deduktif ni adalah satu proses untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus. Dapatkan kesimpulan secara khusus berdasarkan premis-premis umum. Premis-premis yang bersifat umum. Jadi daripada umum pergi kepada khusus, itu hujah deduktif. Contoh premis 1, semua kubus ialah kuboid. Premis 2, objek P ialah kubus. Jadi kesimpulannya objek P ialah kuboid. Jadi hujah deduktif ni dibina kesimpulannya berdasarkan premis yang umum. Semua ni menandakan umum, semua kubus. Dan objek P ialah kuboid. Kesimpulan secara khusus bahawa objek P ialah sebuah kuboid. Okey. Okey, seterusnya hujah induktif. Hujah induktif adalah proses membuat kesimpulan secara umum berdasarkan premis-premis yang khusus, berdasarkan bukti-bukti yang khusus, berdasarkan penyataan-penyataan yang khusus. Itu hujah induktif secara umum. Nanti kita akan pergi secara detail macam mana. Okey, contoh untuk hujah induktif. Diberi premis 1, 24 ialah gandaan 6 khusus tu. Premis 2, 36 ialah gandaan 6 khusus juga. Dan kesimpulan, patutnya kesimpulan dibuat secara umum. Tengok, semua gandaan 6 ialah nombor genap. Semua ni menunjukkan umum. Menunjukkan umum. Semua gandaan 6 ialah nombor genap. Okey, hujah deduktif. Hujah deduktif ni sebenarnya mempunyai 3 bentuk. 3 bentuk. Jadi kita tengoklah bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama macam ni. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Okey, premis 1 bentuk yang semua A ialah B. Premis 2, C ialah A. Dan kesimpulannya C ialah B. Kita tengok kedudukan huruf-huruf dari sini A, sini A, sini B, sini B, sini C, sini C. Ingat kedudukan dia tu. Ingat kedudukan huruf tu. Okey. Jadi kita tengok contoh nanti. Okey, premis 1, semua segi empat sama bersudut tegak. Premis 2, PQRS ialah segi empat sama. Jadi kesimpulan kita PQRS bersudut tegak. Macam mana dapat tu? Okey, tengok
segi empat sama di sini, segi empat yang sama ni sebagai A kita. Manakala bersudut tegak ini sebagai B dan PQRS ini sebagai C. Inilah hujah didaktif bentuk 1. Hujah didaktif bentuk 1. Okey, seterusnya hujah didaktif bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua kita ada premis, kita ada kesimpulan. Premis 1 macam mana? Okey, kalau tadi kita ada untuk bentuk 1 ada perkataan semua, yang ni ada perkataan jika. Premis 1 ada jika P maka Q. Ini bentuk implikasi. Dia punya premis 1 tu bentuk implikasi. Jika P maka Q. Jadi premis 2 macam mana? Premis 2 P adalah benar, manakala kesimpulan Q adalah benar. Okey, nanti kita tengok contoh dia macam mana. Cuma cara nak ingat bentuk hujah 2 ni, kita ada perkataan jika. Cluenya ada perkataan jika. Okey, diberi premis 1, jika X lebih besar dari 0 maka X bernilai positif. Premis 2, 6 lebih besar dari 0. Kesimpulan 6 bernilai positif. Kita punya P di sini adalah lebih besar pada 0. Kita punya Q apa? Bernilai positif. Jadi 6 lebih besar dari 0 ni adalah bermaksud membenarkan P tadi. Membenarkan P tadi. Manakala 6 di bawah ni membenarkan Q pula. Membenarkan Q. Okey. Okey, seterusnya hujah didaktif bentuk 3. Kita punya premis 1-nya jika P maka Q masih lagi berbentuk implikasi. Manakala premis 2 bukan Q adalah benar, bukan Q. Di sini ada penafian. Dan di premis 2 ni datangnya Q dulu, bukan P ya. Bukan Q adalah benar. Manakala kesimpulan sudah tentulah penafian untuk P pula adalah benar, bukan P. Mana ada penafian juga di sini ya. Jadi cara nak ingatnya ialah ada perkataan jika dan ada penafian. Dan ingat bila penafian Q dulu baru penafian untuk P di kesimpulan. Okey, contoh untuk bentuk 3 dengan premis 1, jika X nombor genap maka 3X nombor genap. Ini bentuk implikasi juga. Jadi sepatutnya di premis 2 tu dah ada penafian untuk Q. Jadi sepatutnya 3X bukan nombor genap. 3X bukan nombor genap maknanya kesimpulan pun penafian untuk P. Penafian makna X bukan nombor genap. X bukan nombor genap. Macam mana dapat tu? Yang ni kita punya P. Yang ni kita punya penafian P. Lagi kita punya ni Q. Kalau yang ni penafian Q. Macam tu caranya. Untuk 3 lebih senang. Bagus. Kalau faham sudah bagus. Okey. Jadi untuk hujah bentuk 2 dan bentuk 3, dia punya keywordnya di sini ya, ada perkataan jika. Dan untuk bentuk 3 ni dia ada penafian. Beza dengan bentuk 2, dia tiada penafian. Okey. Okey, seperti yang kita lihat sebelum ni, hujah induktif dia terdiri pada premis 1, premis 2 yang berbentuk khusus. Seterusnya untuk dapatkan kesimpulan secara umum. Okey, kita tengok contoh
contoh hujah induktif. Katakan premis 1 27 ialah gandaan 3, premis 2 81 ialah gandaan 3. Kedua-dua premis tu dia menyatakan secara khusus. Okey, sepatutnya kesimpulan kita secara umum lah, semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Semua ini menggambarkan umum semua gandaan 9 ini umum Jadi inilah contoh macam mana hujah secara induktif dibuat. Okey, contoh yang kedua berkenaan dengan hujah induktif ni, bentuk jujukan number lah. Jujukan number contoh seperti ni lah. Kita ada premis 1, kita ada 2 darab 1 tolak 1 sama dengan 1. Premis 2 darab 2 tolak 1 sama dengan 3. Kita ada 3 2 darab 3 tolak 1 sama dengan 5. Dan kita ada premis 4 2 darab 4 tolak 1 sama dengan 7. Jadi kita nak buat kesimpulan. Kesimpulan di sini kita akan terbitkan formula lah secara umum macam mana kita nak dapatkan nilai-nilai ni. Jadi apa yang kita dapat ialah 2n tolak 1, di mana n sama dengan 1 2 3. 2n, macam mana dapat 2n tolak 1? Sebab sini 2 kekal sampai daripada awal sampai akhir, jadi 2. Jadi tolak 1 pun kekal daripada awal sampai akhir, jadi tolak 1. Yang berubah ni 1 2 3 4 ni kita ganti dengan n, dan kita nyatakan n tu adalah nilai-nilainya 1 2 3 dan seterusnya. Okey, ini bentuk yang famous dalam hujah bentuk induksi. Di akhirnya biasanya kita akan dapat satu formula. Itu cara kita nak kena pasti hujah bentuk induksi. Di akhirnya kita akan dapat satu formula.